ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 71 baris 5 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Ketahui olehmu bahwasanya zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Jadi kita sambung pada kitab yang terakhir, sifat yang ketiga daripada 10 sifat yang mahmudah, iaitu zuhud. Jadi dia kata dulu kitab bab yang pertama berkaitan taubat. Jadi taubat akan berlaku kerana adanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penghujung dia, ghayahnya, penghujungnya akan membawa kepada seseorang itu zuhud. Itu khauf, takut pada Allah yang paling tinggi, menyebabkan dia akan membawa kepada sifat seterusnya, iaitu zuhud. Maka dibincang pula kitab yang seterusnya berkaitan dengan zuhud. Panjang jugalah tu, 4 muka surat. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu. Bila kata suruh ketahui olehmu, makna suruh cepat tahu. Suruh cepat tahu, suruh cepat belajar. Tu dalam bahasa Arab panggil i'lam. Contoh dalam kitab Ummul Barahin, i'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi 3 aqsam. Ketahuilah olehmu bahawasanya hukum akal terbahagi bertiga. Maksud dia apa? Maksud dia suruh cepat tahu. Bukannya sengaja sebut ketahui olehmu, tidak. Ketahui olehmu makna belajarlah olehmu sehingga berti, dan belajar tu cepatlah sikit. Jangan tangguh-tangguh. Ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu, apa zuhud? Ta'riflah. Benci akan dunia dan berpaling daripadanya, daripada dunia. Benci dan berpaling ni dalam hati, bukannya zahir ni. Kalau benci kat zahir ni, tak payah naik kereta, apa zuhud? Tak payah naik motor, apa zuhud? Tak payah ke rumah, tidur tepi jalan, apa zuhud? Bukan gitu. Zuhud ni dalam hati. Maknanya zahir walaupun pegang harta banyak, tangan dia walaupun bank dia tu ada dalam 400 juta, tapi dalam hati dia tak ada harta tu. Maknanya kalau nak hilang tak ada masalah, kalau nak ada pun tak ada masalah, sebab Allah Ta'ala beri. Tu zuhud. Itu yang ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia pakai baju kemah ataupun baju dia elok. Bila dia pakai baju elok, orang tanya dia, kenapa kamu pakai jubah ataupun baju pakaian yang elok, yang megah ni, sedangkan kamu mengajar kami zuhud, iaitu benci akan keduniaan seperti mana disebut ni. Maka Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu nukil satu ayat Quran, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
ma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Tuhan kamu yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, fahaddith, maka tunjukkanlah ia, zahirkanlah. Mana kalau Allah beri dia baju cantik, pakailah, tak usahlah buat warang itu. Warang tak tepat tu tak ada pakai. Buat apa? Kita ni hak buruk ya, ada kan? Maka Imam Abu Hanifah kata zuhud itu ialah tak ada harta dunia dalam hati, itu zuhud. Walaupun di tangan dia ada bermacam-macam pelbagai darjat dunia, harta dan sebagainya, tapi hati dia tak bergantung kepada harta. Hatu zuhud. Supaya bila hilang harta dan sebagainya, musibah wal'iyadzubillah, maka dia tak ada masalah. Dia relax selamba. Sebab apa? Sebab ada zuhud dalam hati, iaitu tidak berpegang harta di hati dia. Jadi kalau seseorang yang berpegang harta dalam hati dia, mana tergugat, sehingga kan kalau nak mati sekali pun berasa sayang lagi harta yang nak tinggal tu bahaya. Kalau membawa kepada sakaratul maut gitu, bolehlah tanda-tanda awal untuk su'ul khatimah. Nak akhir-akhir tu untuk ingat Tuhan lah, tak ada dah ingat harta, tapi boleh cakap lah, nanti esok kita rasa sendiri. Tu berasa sayang nak tinggal dunia ke, ataupun berasa cepat nak pergi. Tu je. Dan berkata setengah ulama, jadi khilaflah ta'rif pada zuhud ni, maka dia nukillah semua ulama yang kata bab zuhud ni. Dan berkata setengah ulama, iaitu zuhud tu meninggalkan kesenangan dunia. Kesenangan dunia, mana dunia ni ada hak senang, ada hak susah. Hak susah ni biasanya dapat kepada siapa? Dapat kepada orang fakir, dapat kepada orang miskin, dapat kepada orang yang kena musibah. Tu susah lah. Kalau kesenangan, biasanya kepada orang kaya, biasanya kepada orang yang tidak kena musibah lagi, tak kena penyakit, sihat dan sebagainya, masa lapang dan sebagainya, senang. Jadi dia meninggalkan kesenangan dunia. Biasanya kesenangan dunia ni dikaitkan dengan benda harus yang dia boleh dapat. Dari sudut fiqh harus, tapi dia tinggal sebab hal ni. Contohnya ialah dia boleh kerja lebih lagi untuk dapat duit banyak lagi, tapi memadalah apa yang ada ni, cukup-cukup makan, sudahlah. Dia nak tinggalkan hak kesenangan dunia tu, mana dia boleh dapat duit lebih lagi, cuma dia tak mampu. Orang tawar dia jawatan, dia tak mampu. Seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, seperti ulama-ulama kita hak dulu, beri kemuliaan, beri pangkat, dia tak mampu. Lagi kita terus samping kita dulu, dia cerita berkenaan dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, diberikan kurniaan oleh pemimpin ketika itu Ja'far, selepas 4 fasa Perdana Menteri, kita kata 4 fasa khalifah, yang mana 3 khalifah sebelumnya itu berfahaman Mu'tazilah. Dia lawan sampailah yang keempat ni insaf. Dan bila dia insaf dan dia sedar pemerintahan sebelumnya khalifah tu silap dalam bab i'tiqad, dia memuji Imam Ahmad bin Hanbal, dia berikan kemuliaan, Imam Ahmad tolak. Imam Ahmad tak boleh, tak ada faedah untuk aku. Biasa ulama kalau dia beri jawatan tak boleh. Tapi bukan bermaksud ulama yang terima jawatan sekarang ni gila jawatan, bukan. Jawatan yang dia terima sekarang ini kerana maslahah. Kalau dia tak terima, takut orang lain terima, hak orang lain tu sesat. Hak orang lain tu tak betul. Maka kita ketika itu wajiblah terima tu. Jadi pangkat kemegahan tu kita dah bahas dah minggu-minggu lepas, yang bab kemegahan tu, hubbul jah tu. Ada kalanya benda yang kita dapat kemegahan tu wajib, dengan makna kalau seseorang itu tak akan dapat ditegur, tak akan dapat diberi nasihat, melainkan kita ada kemegahan tu menyebabkan dia patuh nasihat, dia dengar nasihat, maka kita pun wajiblah ada benda tu supaya dapat kita nasihat dia. Biasanya pemimpin lah, hak atasan-atasan. Pemimpin tak akan dengar cakap orang kampung, bab agama dia tak ada endah. Dia endah siapa dia? Mufti, orang ada PhD, profesor, baru dia berasa sikit. Jadi kemegahan ketika itu amat berguna untuk tegur pemimpin ketika itu. Contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati yang disebut dalam bab hubbul jah, kemegahan dunia dulu. Sebab apa meninggalkan kesenangan dunia? Kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Sebab kalau banyak harta contohnya, akan ditanya banyak di akhirat. Lagi banyak harta kita pegang, lagi banyak kita akan ditanya di akhirat. Sebab itu tak mampu. Tak mampu sebab apa? Bukan sebab tak boleh dapat, boleh dapat, cuma tinggal sebab takut ke akhirat tanya banyak lagi. Dia nak cepat masuk syurga. Ni
Orang panggil orang soleh ataupun orang para ulama ni mikir begitu. Sebab tu orang ulama kebanyakannya dia itu tidak kaya, ghaliknya tidak kaya. Pertamanya hak ni, yang keduanya dia sebab sibuk dengan ilmu sampai tak dam kerja. Tanpa menafikan ada ulama yang kaya juga, seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, dia pedagang, dia businessman. Dalam masa yang sama dia alim mujtahid mutlak. Antaranya lagi Imam Daud Al-Zahiri, pendiri mazhab Al-Zahiri, kaya. Dan Imam Ad-Daud Al-Zahiri ni disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, khilaf dia tu, ijma' dia tu tak dipakai. Imam Daud Al-Zahiri pendiri mazhab Al-Zahiri, dia itu mazhab yang sangat terpencil, dan segala pandangan yang dikeluarkan oleh dia kebanyakannya dan ghaliknya syadz. Syadz ni tak boleh pakai. Contohnya syah ni dia kata sembahyang Jumaat sah sembahyang seorang. Ni sebut ni bukan untuk amal ni, nak sebut kata dia tu pandangan syaz. Syaz ni pelik lah. Tak boleh diamal. Dan khilaf daripada dia pun tak dikira khilaf. Contoh Pak Mazhab kata haram, dia kata halal, tak dikira khilaf. Khilaf dia tidak mu'tabar, tidak diambil kira. Contoh lagi dia kata, Imam Daud Al-Zahiri kata kalau seseorang lelaki nak meminang seorang perempuan, lelaki tadi boleh tengok dia daripada atas sampai bawah telanjang, boleh. Sudah. Itu pandangan syaz, tak betul. Kita mazhab batu Imam Bajuri rahimahullahu taala sebut dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, mazhab yang boleh wajib kita ikut 4 saja. Sama ada Hanafiyah ataupun Malikiyah atau Syafi'iyah ataupun Hambali. Untuk orang awam, la mazhab lahu, tidak ada mazhab bagi dia. Mazhab dia ialah ustaz dia lah. Kalau ustaz dia mazhab Syafi'i, Syafi'i lah dia. Kalau ustaz dia mazhab Maliki, Maliki lah dia. Jadi tanah Melayu kita ni kebanyakan hukumnya ambil daripada mazhab Syafi'i. Sebahagian hukumnya keluar daripada mazhab Syafi'i. Bukan makna kalau kita keluar sikit daripada pandangan mazhab Syafi'i itu bermaksud kita bukan Syafi'i, bukan. Dan satu lagi silap fahamnya, bila orang sebut mazhab Syafi'i, tengok mazhab Syafi'i kata ikut mazhab Syafi'i, tapi dia bercanggah dengan Imam Syafi'i. Dia ingatkan mazhab Syafi'i ni ialah Imam Syafi'i, bukan. Mazhab Syafi'i bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i. Syafi'i ni macam madrasah, macam sekolah. Sekolah ni ada jawatan guru besar, guru kanan, guru koko, guru itu, macam-macam guru ada. Dan guru besarnya Imam Syafi'i, guru kanan dia Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Muzani, Imam Nawawi. Jadi sekolah tu menetapkan satu hukum yang mu'tamad, yang mana boleh berbeza dengan guru besar. Guru besar kata haram, tapi mazhab Syafi'iyah dengan kaedah mazhab Syafi'i kata bukan haram, ni makruh saja. Jadi mazhab Syafi'i bukannya Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang kata ikut mazhab Syafi'i tapi bercanggah dengan Imam Syafi'i, tak betul. Sama orang kata mazhab Asy'ariyah tapi bercanggah dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, tak betul. Sebab Imam Asy'ariyah mazhab Asy'ariyah, bukannya Imam Asy'ari. Mazhab Asy-Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i. Tu mazhab lah. Ni duk kecoh mazhab. Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis. Dan berkata setengah yang lain, setengah ulama lain, dia kata apa? Menyimpankan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akal halnya, hal barang noktah. Zuhud ini ialah menyimpankan. Menyimpan ni makna menghadkan, bukan simpan barang. Menyimpankan dengan makna menghadkan qadar yang sangat hajat saja. Contoh makanan kita, contoh makan dalam bab makan. Makan satu pinggan, kita berhajat untuk kenyang ni berapa? Kalau separuh pinggan, separuh lah. Tak payah makan satu pinggan. Contoh. Kalau 1/4 pinggan, 1/4 pinggan lah dia akan makan. Tu orang zuhud. Mana dia hanya makan qadar keperluan, betul-betul qadar keperluan dia, tidak lebih, tidak kurang. Payah ni. Tidur sama juga. Apa qadar yang mana tidur dia ni menyebabkan dia tak sakit? Kalau 5 jam, 5 jam lah. Tak akan lebih daripada tu. Kalau 4 jam, dia panggil masing-masing ada dia punya jam dia tu masing-masing lain-lain. Kadang-kadang orang tidur 4 jam ni ngantuk lagi. Kadang-kadang orang tidur ni 5 jam segar dah. Tak perlu tunggu 8 jam. Dia ikut orang.
Jadi kalau lebih daripada had tu, mana kurang zuhud tu. Tu tak ada lah had zuhud tu kerana mengambil qadar yang lebih daripada hajat dia. Gitulah dalam bab cakap kau, bab minum kau, apa-apa sahaja yang berkaitan dunia, dia ambil sekadarnya sahaja. Tu orang zuhud. Kereta dah ada dah contohnya. Nak beli kereta lain tak payah. Sebab apa? Sebab boleh guna lagi. Zuhud tu bermada dengan qadar hajat dia. Dia boleh naik lagi kereta tu untuk pergi kerja. Sudah, hak tu lah. Tu. Ini zuhud ni payah. Sebab tu zuhud ni dia darjat dia lebih tinggi daripada warak. Warak ni ialah dia tu buat benda wajib, buat benda sunat. Tinggal makruh, tinggal haram, tinggal syubhat. Hak tu orang warak. Tinggal makruh tak buat. Syubhat pun tinggal, warak. Tapi zuhud beza sikit dengan warak. Warak dengan zuhud ni, zuhud tambah satu lagi, iaitu dia memadai dengan apa saja perkara yang harus. Dia ambil qadarnya saja. Warak tidak. Dalam bab harus, warak ambil ya. Ambil ya, ikut dah ni. Tapi kalau zuhud dia tinggi sikit dari sudut dia ambil qadar keperluan bab harus saja. Kalau tidur, qadar keperluan. Kalau makan, qadar keperluan. Kalau cakap, qadar keperluan. Semua qadar keperluan. Tu bab dunia lah. Kiaslah sendiri ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan berkata setengah yang lain, banyak takrif tu, meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Meninggalkan mana tinggal untuk menuntut perkara yang tak habis, tak sudah. Benda apa ni? Benda dunia lah. Benda dunia yang tak habis, dia pergi tuntut lebih. Tu dia tinggal. Dia tinggal benda yang tak habis. Dia tinggal menuntut benda yang tak habis. Dia tinggal. Mana dia hanya menuntut benda yang tak habis tadi tu, qadar dia sahaja. Tak lebih lah. Bab lebih ni beza antara zuhud dengan tak zuhud ni. Tak zuhud ni dia ambil hak lebih lah. Kalau zuhud dia ambil hak kurang. Kok mana boleh mari zuhud ni? Kerana kok mana boleh mari zuhud ni? Kerana takut dia pada Allah terlalu tinggi sampai tahap boleh jadi zuhud. Tu dia kata, Syekh Qadir kata sebelum tu dalam bab khauf, takut tu, kemuncak bagi khauf, kemuncak bagi takut pada Allah itu boleh jadi zuhud. Lepas tu kita bahas sekarang ni zuhud. Apa dia zuhud? Dan bahawasanya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji. Kelakuan hati, bukan kelakuan badan. Jadi tak betul orang kata kalau pakai selekeh tu zuhud. Tak betul. Kalau rumah dia kotor lebih kurang, zuhud kawan ni. Tak betul. Kalau kotor kawan tu, pengotor kawan tu, tak erti nak bersih. Bukannya ada kaitan dengan zuhud. Zuhud ni nampak macam lekeh-lekeh, bukan. Zuhud tu hati. Kelakuan hati, bukan kelakuan zahir ni, bukan. Yang mesebabkan ia zuhud akan kasih Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia dengan zuhud. Jadi orang manusia suka dia, Allah Ta'ala suka dia. Ni sabit dalam hadis Nabi SAW yang akan disebutkan nanti di bawah tu. Itu termasuk daripada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi. Zuhud kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu rawahu Tirmizi. Bawah tu nombor 1 dia kata hadis ni riwayat Imam Tirmizi wa hassanahu, dan Imam Tirmizi menghukumkan hadis ni hasan. Wal Hakim, dan juga Imam Hakim wa sahhahu, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ni. Okey. Dia kata izhad fi dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbukan nasu. Okey. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah olehmu. Suruhan tu. Zuhudlah olehmu pada dunia, niscaya kasih akan dikau oleh Allah Taala. Dan zuhudlah olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia, niscaya kasih akan dikau oleh manusia. Nokta. Ini dalil kata penyataan hak sebelumnya yang dia kata bila seseorang itu zuhud akan dikasihi manusia, akan dikasihi Allah Ta'ala. Zuhud bila dikasihi Allah, dari sudut mana hak Allah Ta'ala yang dia zuhud? Iaitu dari sudut pemberian rezeki daripada Allah Ta'ala. Dia memadai apa yang dia ada, dia tidak menuntut lebih, dia meninggalkan kesenangan apa yang sepatutnya. Zuhud. Kalau hak manusia pula, dia boleh dapat benda yang lebih daripada manusia tu. Manusia tu nak beri tapi ditolak.
Macam yang kita kata, para ulama dia tolak jawatan-jawatan yang nak diberikan kepada mereka. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah ditawar untuk jadi mufti, dia tolak. Imam Syafi'i itu taraf mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni ialah orang yang boleh ambil hukum daripada Al-Quran dan hadis direct. Bila ditawar jadi mufti, dipaksa jadi mufti, tak boleh, sudah. Imam Syafi'i juga rahimahullahu ta'ala tidak pernah ataupun tak suka menjadi tok imam. Antaranya lah, dia akan suruh anak murid jadi tok imam. Apa? Sebab dia kata jadi tok imam ni akan ditanggung apa yang dibuat oleh makmum ke akhirat nanti, aku tak mampu. Tapi jangan tak mau jadi tok imam pula. Jadi tok imam kena jadi tok imam pula. Hang semua tak nak masjid semua tak ada tok imam. Apa? Sebab ikut Imam Syafi'i. Habis kita tutup masjid tu. Dia tok imam dengan tok Bilal lagi mulia. Dia sudut kemuliaan lah. Dari sudut kelebihan. Bukan mulia apa, dia sudut kelebihan. Fadilah dia tok Bilal dengan tok imam. Tok Bilal banyak lagi. Sebab tok Bilal tak gantung dosa. Tak tanggung makmum belakang. Sebab dia bukan tanggung Fatihah orang. Dia panggil orang. Allah selesai habis. Tapi tok imam dia tanggung Fatihah orang. Kalau dia tu sah untuk tanggung lah, kalau dia masbuk dan sebagainya. Lepas tu lepas kita bagi salam, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Apa tu? Untuk mengampuni dosa-dosa kita taubat supaya semayang yang kita buat tadi tu, walaupun ada kekurangan, mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Gitu. Lepas tu lepas Nabi salam, astagfirullah. Tapi Nabi salam, astagfirullah, bukan dia dosa. Dia minta ampun pada umat dia, untuk umat dia. Tu Nabi lah. Jadi kalau dengar hadis kata Nabi sehari istighfar 70 kali, Nabi sehari istighfar 100 kali, bukan nak minta ampun kat dia, minta ampun ke umat. Dia tak ada dosa dah, dia maksum. Buat lagu mana pun, kona lagu mana pun, dia maksum, terjaga daripada dosa. Sama jugalah dalam bab afdal juga. Satu lagi sekarang ni ada orang kata dari sudut afdal ni lah. Ada orang kata, ni saya ni, kalau saya boleh pilih antara perempuan yang tidak bertudung tapi semayang dengan perempuan bertudung tapi tak semayang, saya pilih perempuan yang tak bertudung tapi semayang. Apa dia kata gitu? Dia kata afdal situ. Aula situ. Dia aula ni antara wajib sunat, bukan haram dengan haram. Okey, kalau kita kata perempuan yang tidak bertudung dan semayang lebih afdal daripada perempuan yang bertudung tapi tak semayang. Perempuan yang bertudung tapi tak semayang. Soalannya, adakah yang tak pakai tudung tapi semayang tu masuk syurga secara confirm? Dia ikut dosa dia dosa tak tutup aurat. Yang bertudung tu dosa dia tak semayang, sama-sama haram. Tak ada istilah buat hak ni lebih afdal daripada buat haram hak ni, tak ada. Macam dalam hadis dia kata, orang yang mengumpat lagi teruk pada berzina. Maksud dia apa? Bukan maksud dia kita afdal berzina lah gitu, kita tinggal mengumpat gitu. Bukan. Dua-dua tu haram, tapi dari sudut besar dosanya mengumpat besar lagi. Bukannya suruh berzina tu. Maksudnya dua-dua tinggal, tapi besar dosanya mengumpat daripada berzina, bukan suruh berzina. Yang afdal tak afdal ni wajib, sunat wajib. Contoh wajib dengan wajib, semayang dengan haji, mana afdal? Baru dibahas. Ada yang kata semayang lebih afdal daripada haji, ada yang kata haji lebih afdal daripada semayang. Khilaf. Semayang fardu dengan semayang sunat, mana lagi afdal? Wajib lah afdal sebab dia rukun. Satu semayang, 1 rakaat fardu bersamaan dengan 70 rakaat sunat, kata Syekhul Islam Zakaria Ansari. Sunat dengan sunat, contoh semayang Aidil Fitri dengan semayang Aidil Adha, mana lebih afdal? Khilaf. Semayang Aidil Adha dengan semayang tarawih, mana lebih afdal? Semayang Aidil Adha. Tu sunat dengan sunat, sunat dengan wajib dengan wajib. Ada afdal. Hak ni gitu pula afdalnya. Haram dengan haram, tak jadi. Allah, macam-macam zaman sekarang. Letih nak jawab dah. Asyik isu 24 jam. Kita ni nak uzlah sikit daripada Facebook ni, nak buat kerja tak boleh juga. Apa? Ada saja orang tanya, macam mana kau nak pulak dah tengok Facebook? Dah isu pula. Aduh, tak tahulah. Adalah zuhud itu
terjadi ia zuhud kerana ilmu. Zuhud ni nak hasil kena ada ilmu. Mana tahulah. Dia kena tahulah macam mana nak hasilkan zuhud tu. Bukan main zuhud gitu duduk saja zuhud aku ni. Tak ada itu. Dia kena ada ilmu. Macam mana nak ada ilmu? Innamal ilmu bitta'allum. Kata Nabi SAW, hanya sahaja ilmu itu dapat dengan at-ta'allum. Belajarlah. Ni yang kita belajar ni. Kemudian kata mu'alif, kerana sabda Nabi SAW. Hadis ni bukan hadis ni. Ni kerana itu bukan sabda Nabi tu, itu firman Allah Taala. Silap tu Melayu macam mana? Melayu. Firman Allah Taala. Itu. Sini silap tu ni kerana sabda Nabi, bukan sabda Nabi tu Al-Quran. Kerana firman Allah Taala. Nombor 2 surah Al-Qasas ayat 80. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dia ceritakan ni, ceritakan Mekah ni. Silap juga. Kata dia, arti firman Allah Ta'ala, dan berkatalah oleh mereka yang diberikan akan ilmu. Berkatalah oleh mereka yang diberikan akan ilmu. Utul ilma. Orang yang diberikan ilmu. Siapa beri? Allah Ta'ala lah. Ilmu dia akan beri. Siapa beri? Allah Ta'ala. Macam mana? Dengan jalan belajar. Boleh dah dapat ilmu tanpa belajar? Boleh. Tapi ghaliknya dengan belajar lah. Macam sihat. Sihat boleh dapat tak kalau kita tak jaga kesihatan? Boleh tu boleh, tapi jarang lah. Yang ghaliknya tak jaga kesihatan, sakit lah. Adat dia panggil sunnatullahnya begitu. Tapi ala kullihat tu semua iradat Tuhan lah, boleh jadi belaka. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Celaka kamu. Wailakum. Tu bahasa Arab dia. Wailakum tu celaka. Lepas tu ada neraka wail tu. Neraka wail tu dari sudut bahasa celaka. Itu salah satu nama neraka. Neraka wail. Satu lembah yang bernama wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail tu celaka lah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka kamu. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan yang beramal ia mereka akan amal yang salih daripada barang yang diberikan akan Qarun di dalam dunia ini. Qarun ni ialah salah seorang antara orang yang kafir dengan Allah Ta'ala lah. Qarun ni diberikan harta yang cukup banyak, sehingga kan bila dia nak berjalan ni, dia bawa kunci saja. Punya banyaknya harta tu sampai dia nak berjalan mana-mana, dia bawa kunci saja. Kunci itu kunci apa? Kunci nak buka peti harta dia. Lepas tu orang istilahkan harta Qarun. Bila jumpa harta banyak-banyak tu, harta Qarun. Qarun tu ambil pada Qarun lah. Harta yang banyak macam Qarun. Disebabkan kebanyakan, sangat banyak harta yang Allah Ta'ala beri, istidraj. Dia ada istidraj. Allah beri harta walaupun kufur. Beri untuk jauhkan dia daripada Allah Ta'ala. Sampailah dia kafir. Sama dengan Fir'aun. Jadi dia ni, Fir'aun, Qarun ni akan duduk dalam neraka Allah selama-lamanya. Duduk neraka Allah selama-lamanya. Dia termasuk di kalangan orang kafir, masuk sekali satu bilik dengan iblis. Dan hak Qarun dengan Fir'aun yang masuk neraka ni, kata Nabi SAW, kata orang yang ada ilmu, tak beramal sehingga buat benda haram, tak bertaubat, dia masuk dulu neraka daripada Fir'aun dan Qarun. Orang yang ada ilmu, tak beramal dengan ilmu dia, buat juga benda haram, tak bertaubat, apa sudah, dan mati dalam keadaan begitu, dia akan masuk dalam neraka lebih awal daripada Fir'aun dan Qarun. Masuk neraka lebih awal bukan mana kafir masuk neraka lebih awal lah. Sebab dia kalau dia tak kafir lagi ni, masih orang Islam, fasik lah. Cuma nak katanya orang yang ada ilmu, dia tak beramal, buat benda haram dan tak bertaubat pada Allah Ta'ala, tak wasa bersalah, mati dalam keadaan begitu, lebih cepat masuk neraka berbanding dengan Qarun dan Fir'aun. Tu orang jahil pun sama juga. Cuma kalau orang alim yang buat benda haram, lagi teruk. Tu maksud dia. Bukan tak suruh jadi mengaji belakang ni, balik lah kau. Apa teruk juga jadi orang alim. Jadi gitu lah dah.
Telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahwasanya zuhud itu setengah, yakni sebahagian daripada faedah bagi ilmu. Dengan sebab ilmu lah dia dapat menghasilkan zuhud. Tanpa ilmu tak dapat hasil zuhud. Tu yang kita belajar tu lagi, maqam-maqam zuhud, peringkat-peringkat zuhud. Tengok kita ni ada kat mana. Tu. Adakah kita sudah zuhud sekurang-kurang zuhud ataupun tidak? Okey. Dan ketahui olehmu bahwasanya zuhud itu beberapa pangkat. Pangkat ni maqam-maqam lah. Maqam-maqam ni sebenarnya pangkat. Maqam. Dia ni naik maqam. Apa naik maqam? Naik pangkat. Tu. Maqam tu syarat. Kemudian kata musannif rahimahullah, pangkat yang pertama bahawa zuhud ia seorang pada ketika hati seorang cenderung kepada dunia. Noktah. Tetapi bersungguh-sungguh ia seorang pada melawan akan hati seorang. Noktah. Okey. Sekarang ni peringkat pertamanya ialah hati dia cenderung pada harta contohnya. Hati dia cenderung kepada jawatan. Hati dia cenderung kepada ambil lebih contoh. Kemudian dalam masa yang sama dia lawan sungguh-sungguh hati dia supaya tak ambil. Tu hak paling bawah. Tapi dia kata pangkat ini bukan zuhud. Dah tadi dia bahasakan zuhud tu, nak kata ni permulaan nak pergi ke zuhud, bukan zuhud lagi. Mana nak pergi sampai tahap zuhud ni, pertamanya ialah kalau hati kita berasa nak ambil lebih, kita tolak. Tak payah ambil. Tu permulaan zuhud. Nak test apa dia panggil? Nak riadah. Nak latih diri sampai ke tahap zuhud ni, awal ni gini. Dapat beri harta, kita tolak. Lah hati cenderung ni, tak ambil rugi. Kalau tak ambil rugi. Kalau aku ambil pun aku ada banyak dah. Nak ambil lagi, dia cenderung. Duk rasa nak ambil. Tu kita bersungguh-sungguh dalam hati kita tolak, tak mau ambil. Tu permulaan untuk pergi ke zuhud. Tu nak pergi ke situ tu, payah payah bab dunia ni benda yang orang nampak. Jadi bila orang nampak senang nak ambil. Pahala jenis orang tak nampak. Sebab tu orang tak mari masjid surah, sebab tak nampak pahala besar tu. Pahala sembahyang jemaah 27 darjat. Lalu saja. Gitu. Waktu mayang itu kok kat rumah kok. Tu. Tak ada uzur apa tak mari juga. Yang mari bila sembahyang Jumaat, sembahyang raya siap samping ni. Tu. So kalau sembahyang waktu 5 waktu samping itu orang nampak belik lalu. Apa dia ni? Buat terbiak kalau mana ni. Makan samping tiap waktu ni. Punya nak bersegok depan Tuhan ni. Nak sembahyang ni. Tu dia. Nampak pelik lagu tu. Tu. Lepas tu nanti dikubur 3 orang akan menyesal. Pertamanya orang kafir, yang keduanya orang fasik, yang ketiga orang beriman. Orang kafir menyesal sebab apa? Sebab dulu dia tak beriman. Dia mengharap sangat-sangat Allah Ta'ala patahkan dia balik ke dunia untuk ucap syahadah saja. Lepas tu mati. Tak boleh dah. Menyesal dia. Orang fasik pula menyesal juga. Dia mengharapkan Allah Ta'ala itu mengembalikan dia di atas dunia untuk dia buat amal soleh, walaupun sekejap, 1 saat saja. Dan yang terakhir orang soleh pun nyesal juga. Sebab apa? Sebab dulu waktu di dunia tu aku buat sikit, patutnya aku buat banyak. Gitu. Patutnya dulu aku buat 12 rakaat duha, aku buat 2 ya. Tu contohlah tu. Patutnya aku sedekah RM100. Tiba-tiba aku dah sedekah mak Jumaat mari tabur RM1 je. Contoh tu. Sebab apa? Sebab apa dia rasa menyesal? Sebab dia nampak pahala dah. Dia nampak pahala dah, dia berasa rugi. Allah sikit ni pahala aku. Tu. Jadi dia berasa menyesal. Hak dosa tak ada kata lagi menyesal lah tu. Hak yang soleh ada pahala dah. Macam contoh lagi kita kata, aku buat benda ni dapat duit banyak ni. Kalau aku tahu dah buat lebih lagi. Hak tu kalau dunia. Ke akhirat sama dapat pahala. Pahala gini. Nilai dia pahala begini rupanya. Kalau tahu buat banyak tak buat sikit. Kalau tahu pahala qiyamul lail, tahajud gini, aku tak buat 2 rakaat, aku buat 1000 rakaat. Contohlah. Kalau aku tahu pahala baca Quran ni macam ni, aku baca Quran tiap-tiap hari juzuk lah. Tak baca 1 hari 1 muka. Contoh. Yang baca sejuzuk pula, kalau aku tahulah banyak ni pahala baca Quran sejuzuk sehari, aku tahu baca 10 juzuk tak apa. Yang 10 juzuk menyesal kok. Kalau tahulah 10 juzuk yang ni aku baca sehari, khatam sehari tak apa. Tu.
Tak puas. Sebab apa? Tengok pahala banyak ni. Oi, banyak ni, tengok sikit aku dapat ni. Kalau banyak tu, banyak sungguh tak apalah, ni banyak takut sikit je. Kita nak buat bekal di akhirat nanti, tak tahu ni orang nak tuntut hak kita. Ada yang kita mengumpat contohnya, tak minta maaf contohnya. Ada orang kita buat hina dia ke, kita tak minta maaf contohnya. Ada hak manusia lain yang tak lepas, dia kena bagi pahala. Kalau pahala dia sikit, sampai tahap pahala dia kering, dosa orang tu pula mari ke kita. Itu yang Nabi SAW kata, orang yang muflis di akhirat. Muflis di dunia ialah orang yang banyak hutang sampai tak tertanggung harta dia, habis kosong, hutang dia masih ada. Tu muflis dalam dunia. Tapi kalau akhirat, pahala habis, dosa kawan tu yang mencuri, yang berzina, mari kita pula. Contoh, kita tak pernah berzina, contohnya dia ada dosa zina, dia pula mari kebuh kita. Sudah, kita pula kena lalui sesaan neraka Allah Ta'ala yang mana berzina tu, padahal tak pernah zina. Sebab apa? Sebab kita ada hak manusia yang kita ambil dari sudut mengumpat, menghina dan sebagainya. Tu Lepas tu kalau kita nak bertobat, tak jumpa orang tu pergi mana dah, ataupun kita rasa macam tak mahu minta maaf lagi, tak ada, tak apa dia panggil masa tak sesuai, kita baca Fatihah, niat sedekah pada dia, niat hadiah pada dia, supaya dengan pahala ini esok di akhirat dia maafkan kita. Begitu harapan dia, begitu. Bukannya apa selalu dah, dengan harapan kata aku bagi hadiah pahala ni, esok di akhirat dia tengok pahala aku beri ni, dia maafkan aku, baru lepas. Jadi kalau kita tak minta maaf, selagi tak minta maaf dan dia tidak maafkan, selagi itulah tertanggung sampai akhirat. Tu habis. Itu orang yang apa nama tadi? Yang menyesal. Tetapi permulaan bagi zuhud, noktah. Ni permulaan zuhud ni, dia cenderung lagi nak pada benda tu, tapi dia tolak. Tu permulaan zuhud. On the way lah nak ke zuhud tu. Pangkat yang kedua, bahawa liar hati seorang daripada dunia. Liar ni mana takbuh, lari. Liar ni asalnya lari. Contoh dalam bab kenabian, kalau dalam bab akidah, sifat Nabi mestilah bersifat dengan sifat manusia yang tidak mencacatkan maruah dia dan juga pangkat dia sebagai rasul. Salah satunya ialah penyakit yang menyebabkan orang lari. Dia panggil orang liar hati, nak lari pada dia kalau ada penyakit tu. Itu mustahil atau rasul. Sini liar hati maksud dia nak lari daripada dunia. Hati dia tak mahu dunia. Hati dia awal-awal mari tu rasa tak syok lah. Contoh orang bagi tawaran kereta tu, dia berasa tak syok dah. Tu hebat tu. Orang bagi kereta dah, kereta Ferrari, dia berasa tak syok. Pelik tu. Tapi ada. Tapi kalau orang bagi kereta Ferrari tu, kita berasa nak, lepas tu kita tolak dengan hati kita. Tu permulaan zuhud. Tapi kalau start daripada awal-awal kita dengar dia sembang bab dunia saja, kita berasa mentah dah. Tu maknanya on the way pangkat kedua tu. Ada seorang tok guru, tak ingat nama apa. Dia ni kalau cerita bab akhirat semangat, gunggang. Tapi orang cerita bab dunia dia terlena. Dia terlena. Buat apa? Dia tak seronok. Dia berasa apa dia? Cerita bab ni dunia, tidur. Tapi kalau cerita bab akhirat, semangat dia. Ini gunggang, ni pahala, ni apa, ni ilmu bagi. Tapi kalau bab dunia orang cerita, dia tidur. Bukan tidur sengaja, memang tak ada ambil tahu, memang tak mau ambil tahu. Bab dunia, dahsyat sampai tahap tu. Kalau boleh gitu kita habis wali dah lah kampung Jati ni. Tu sebahagian daripada ahwal guru-guru lah. Lepas tu guru-guru ni kita bukan setakat mengaji je, tengok keadaan dia lagu mana, dia punya akhlak lagu mana, dia punya tingkah laku lagu mana. Kadang-kadang ada benda yang pelik yang kita boleh ambil manfaat. Tu benda pelik ahwal yang berlaku pada dia, keadaan yang berlaku pada dia, yang kita boleh ambil iktibar. Pelik tu guru ni. Pelik dari sudut mana? Pelik dari sudut mengajar tak ada. Dari sudut ni lah dia panggil ahwal keadaan dia tu sebagai guru. Dia ada masing-masing. Kalau guru orang yang alim ni, dia ada ahwal dia masing-masing. Contoh ada seorang tok guru ni, dia tak suka dengar muzik. Memang muzik ni dia kata haram. Menurut pandangan dia, muzik ni haram. Sampai tahap waktu nak naik bas. Waktu nak naik bas, tok guru tu masuklah bas tu pergi rombongan mana tak tahu. Sampai tahap driver bas tu nak buka lagu, rosak radio. Bila dia keluar bas, jadi radio tu. Tu.
Siapa tu? Adalah Tok Guru, tak ingat nama orang. Tak ingat semua itu. Cerita ingat ah. Dia tak suka. Muzik memang tak suka. Memang kalau dia nak buka dia naik kereta tu nak pasang muzik apa tak? Itu tu. Sampai tahap naik bas pun, driver bas nak buka radio, buka lagu, jadi rosak radio tu. Dia keluar je boleh lalu. Tu tu. Punya Allah Ta'ala jaga pendengaran dia daripada dengar muzik sebagaimana dia nak. Tu tu payah belaka tu nak buat tu. Benda payah leceh. Benda payah yang banyak pahala tu. Tapi tu bukan nak kata muzik ni tak boleh dengar lepas ni, maknanya muzik ni khilaf. Kalau kita ni warak tak ambil kata haram muzik, haram ikut tak ada masalah. Dia warak ni atas sendiri, dia bukan nyata orang. Kita pernah cerita dah, Tok Dala rahimahullahu ta'ala, dia berjalan bawa payung, buka payung talar depan. Sudah kok mana tu? Sebab apa dia buat gitu? Sebab dia tak mahu tengok ajnabi. Bukan setakat tunduk pandangan, dia ambil payung, buka payung gitu, jalan. Tak pelik itu. Tu tak pelik itu. Dah syarak suruh buat, tak suruh buat pun, tapi warak dia begitu. Warak dia sampai tahap gitu. Dari sudut jaga pandangan tu sangat menjaga sehingga dia bawa payung. Lepas ni pakat bawa payung belaka tahu dah. Pada ayat Mekah rahimahullahu ta'ala, pada ayat Mekah rahimahullahu ta'ala, dia amat menitik beratkan rezeki makanan yang dia dapat ataupun yang dia makan. Hatta satu butir beras ataupun satu butir nasi tu kalau jatuh, dia basuh, dia makan. Jatuh barik tu, dia korek ambil, basuh, makan. Sebab apa? Sebab dia kata dalam makanan ni ada berkat. Jadi kita tak tahu mana berkat dia. Takut jatuh sebutir ni lah berkat yang ada pada tu. Maka dia ambil, makan. Dia basuh lah dulu, makan lalu habis masuk barik tu. Tu kalau bab makanan. Jadi Tok Guru ni ahwal dia lain-lain. Tok Dala rahimahullahu ta'ala lagi sekali, dia dijemput di syarikat Toyota di Bangkok. Bangkok ni faham-faham lah. Dia bukan macam masyarakat Islam dah. Dia macam barat dah, dengan perempuan tak tutup auratnya. Bukan tak tutup aurat, bugil terus. Bugil lah. Tak ada tutup aurat, tak pakai tudung, bukan. Tahap macam barat dah. Dia pergi tu sebab ada lah rasmi apa. Dia pergi hotel Tok Guru tu, dia pergi makan sedap con Tok Guru tu. Pas balik pondok menangis 7 hari 7 malam. Pula dah. Apa hal pula ni? Tanya pula Tok Guru, dah kenapa pula menangis 7 hari 7 malam ni? Sebab aku pergi Bangkok hari tu Allah Ta'ala telah zahirkan nikmat syurga pada aku. Kalau aku takut nanti tak dapat nikmat syurga yang sungguh. Mana nikmat syurga hak kat Bangkok tu? Makan sedap, hotel, tempat sedap, patu dihidang pula wanita ajnabi. Tapi dia tak tengok lah, makna dihidang tu ada nikmat syurga dari sudut bidadari tu ada tak? Takut nanti aku dapat hak ni tak dapat hak syurga. Gitu. Kalau ikut tak haram pun, warak dia lah. Jadi warak ni bukan hukum fiqh, dia sendiri-sendiri. Warak masing-masing. Cuma tak boleh, contoh kita kata, contoh kalau kita kata Tok Dala tu, jalan tu kena guna payung, tak boleh lah khabar korang. Hukum dia tak haram kalau tak guna payung, tak boleh lah gitu. Tu bukan hukum fiqh. Tu warak dia. Punya warak Tok Dala ni sampai tahap perempuan-perempuan yang ada di tepi jalan bila bersembang nampak Tok Dala perjauh pakat lari masuk rumah sebab malu dengan Tok Dala yang tunduk pandangan dia. Tok Dala rahimahullahu ta'ala punya Tok Dala antara Tok Guru yang banyak melahirkan anak murid yang alim di Patani. Anak murid yang sekarang yang alim Patani itu banyaknya anak murid Tok Dala. Tok Dala ni dia naik kuda semua. Dia pergi mana-mana naik kuda. Pelik lagi. Kuda pula dah. Tak naik motor, naik kuda. Gerak naik kuda. Kuda dia tu sampai tahap Tok Dala ni warak. Kuda pun warak juga. Sampai tahap tak pernah makan rumput orang lain. Dan sampai tahap kuda dia ni kalau tak ikat pun tak lari. Dia tunggu situ. Dan Tok Dala kalau dia nak naik kuda dia siul saja mari. Tu pelik lah kau Kita tak ada siul kau motor gerak sini rumah ke sini tak ada itu. Kita kena start motor.
Jadi kuda dia begitu sampai tahap kuda dia pun warak juga. Sampai tak makan rumput orang lain. Rumput yang diberikan tu lalar dia makan. Rumput tu contoh lagi kita lembu ke apa ni, dia makan rumput itu. Lebih tu. Bukan nak kata lembu tak warak, tak ada kaitan lembu warak tak warak. Mampus dia lah, dia bukan mukallah pun. Nah katanya sampai tahap ada kesan pada binatang bila penunggang dia warak. Hebat. Cerita-cerita tu ni hebat-hebat belaka. Dengar saja kita nganggur nak buat tu telan ilio dulu. Hak pekoh tak pernah lepas mana, hak warak Allah jauh sekali tu. Ni bab zuhud ni memang bab dia lah. Bab warak dengan zuhud dekat-dekat ya. Habis. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, ada lagi cerita warak. Imam Nawawi, cerita gila. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi Imam besar lah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila dia tahu, contoh Imam Nawawi duduk Kampung Jati ni, tiba-tiba kampung sana ada kambing terlepas masuk sini. Sejak pada tu tak jumpa siapa tuan dia, tak jumpa kambing tu kat mana dan siapa tuan dia. Sejak tu dia tak makan daging sampailah jumpa balik. Sebab apa tak makan daging? Sebab dia kata takut aku makan daging kampung sebelah tu. Kalau sudut hukum mereka tak ada masalah dah. Bukannya yakin kata kambing tu kambing kampung sebelah, tak ada masalah, mereka boleh makan. Tapi warak. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia berniaga. Satu hari dia nak keluar, adalah benda yang nak keluar tu, dia pesan ke pekerja dia, nanti kamu jual baju atau pakaian ni, bagi tahu sifat-sifat baju sebelum jual, supaya orang tahu harga ni mahal ni sebab kain gini, harga ni murah sebab terkoyak sikit sini, contohnya. Dia pun gila. Lepas tu balik habis semua, satu gudang habis pakaian dijual. Laku sungguh. Lepas tu Imam Abu Hanifah tanya, dah kamu ni buat dah macam aku suruh tadi? Bagi tahu dak sifat-sifat tu? Tak dan Abu Hanifah, ramai sangat pelanggan. Dia dengar gitu, apa dia buat? Untung yang dia dapat, dia sedekah semua, tinggal modal. Kalau ikut hukum tak ada apa. Kalau ikut hukum boleh saja, boleh pun antara makruh harum gitulah. Ada detail lah sikit Nak kata warak tu, Allah, kita dengar warak ulama ni, macam mana dia pun garu pala, kita garu pala macam mana dia pun ni. Dalam bab dunia, sama ada Tugu Melayu ada, Tugu hak Arab pun ada, ulama hak Arab pun ada. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sikit makan. Bila pi Imam Ahmad, rumah anak murid dia sendiri Imam Ahmad, dia makan banyak sampai habis semua lu. Pelik ni, tak pernah ni dia makan banyak macam ni. Anak dia pelik, anak Imam Ahmad pelik. Kata ni tok guru bapak, kata ni tu imam besar. Ulama besar pekoh kau mana makan banyak, tak ada zuhud, tak ada warak pun. Satu. Kemudian waktu malam lah, dia tengok pak dia Imam Ahmad bin Hanbal qiyam mulai 300 rakaat. Imam Ahmad paling banyak 300 rakaat. Kalau sakit 200 rakaat. Kalau sakit bukan 28 ni. Ni tarawih 28 tu kita. Ni tak ada 28 ni. Kalau ikut betul-betul hak pekoh 4 mazhab 20 36 je. 8 tu tak ada. 20 36. Jumhur 20. Mazhab Maliki 36 ada, 20 ada. Okey, sekarang ni dia tanya, qiyam mulai. Waktu qiyam mulai pak dia 300 rakaat. Tengok Imam Syafi'i tidur. Macam mana Kau mana Tok Imam besar, Tok Pekoh besar tidur ni. Maka dia kata, dia pesan ke anak dia, esok tanyalah sebab apa. Jangan duk suuzan gitu. Itu maknanya kalau kita tengok tu kita nampak pelik sikit, jangan duk suuzan. Kita tak tahu apa benda dia buat tu, tanyalah. Ni duk suuzan, duk ngumpat belakang dia. Habis kita dapat dosa free tu. Lepas tu dia tanya Imam Syafi'i, aku nampak semalam kamu makan banyak padahal kamu ajar kami zuhud dan sebagainya. Dia jawab senang saja. Sekarang ni aku pergi pada rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang ulama yang soleh. Jadi kalau orang yang soleh, dia tidak akan hidang benda-benda syubhat. Jadi aku makan semua ada berkat belaka di makanan dia. Jadi aku tak mau tinggal satu makanan pun, yang mana kok satu makanan aku tinggal tu ada berkat pada dia, maka aku habiskan belaka. Tak tinggal satu pun. Lepas tu waktu qiyamul tu kenapa tak qiyamul? Sebab waktu malam tu aku memikirkan satu hadis yang boleh tubik 70 hukum. Hadis apa tu? Hadis tu apa dia?
Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Ketika Nabi SAW jumpa seorang budak, dia tegur budak tu. Budak tu tengah main burung. Maka dia kata, Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair. Umair tu burung tu punya nama. Dia kata, seolah-olah kata dia bagi kunyah pada dia lah. Wahai bapak kepada burung tu, apa yang kamu buat? Hadis pendek tu dia boleh tubik 70 hukum waktu malam. Jadi dia tak sembahyang sebab dia duk mikir istimbat hukum terhadap satu hadis tu. Demikianlah cerita berkaitan dengan warak dan zuhud ulama-ulama kita. Insya-Allah taala sambung pula pada sesi akan datang. Wallahu a'lam. Auzubillah. Sebelum tu ada pengumuman lepas sembahyang hajat, lepas sembahyang isyak ada sembahyang hajat untuk doakan kepada Zaini Mat Isa, yang mana dia telah pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan haji pada bulan 6, tiba-tiba kena stroke dan kritikal. Jadi kita buat sembahyang hajat supaya doa pada beliau supaya sembuh ataupun sekurang-kurangnya dapat menunaikan haji. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.